亲爱的父神，我们都来到你的面前。 Bapa kami yang kami kasihi, kami datang ke hadirat-Mu. 在这个新年新一个礼拜里面， Di dalam tahun yang baru, minggu yang pertama ini, 我们渴望你， kami berharap padamu, 求你对我们每一个人说话， kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. 也是接近你两位卑微的仆人， Juga kuduskan, sucikan kedua hamba-Mu yang hina dan rendah ini, 让他们能够把你的话语传达得清楚。 biarlah mereka berdua boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. 我们求圣灵在我们当中工作， Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, 也是在我们每一个人的心里工作。 juga bekerja di dalam hati setiap kami. 垂听我们祷告， Dengar doa kami, 奉来耶稣基督圣名求， dalam nama Tuhan Yesus, 阿门。 amin. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari sekalian, 再次恭祝大家新年快乐，新年蒙恩。 sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru, tahun yang penuh berkat. 在这个新年里面，我们一起来思想一个题目，就是蒙福能够成为别人的祝福。 Biarlah di tahun yang baru ini kita sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. 我们打开圣经，在创世纪第12章， Kita buka Alkitab kita di Kitab Kejadian, pasal 12. 我们从第1节看到第4节。 Kita baca dari ayat yang pertama hingga yang keempat. 我先用华语的来念。 Akan dibacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin. 创世纪第12章从第1节看到第4节，圣经这里告诉我们，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名伟大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年75岁。 Kejadian 12 ayat 1 hingga 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 我们读经到此。 Demikian firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，当我们踏入新的一年的时候， Saudara-saudari, pada saat kita memasuki tahun yang baru, 当然我们有一些的盼望， tentunya kita mempunyai beberapa pengharapan. 或者我们有一种新的计划， Atau mungkin kita mempunyai rencana-rencana baru. 无论是关于我们家庭的未来， Entah apakah itu mengenai masa depan keluarga kita, 我们的工作事业， pekerjaan dan bisnis kita, 我们灵命的发展， pertumbuhan kehidupan rohani kita, 我们在教会里面的侍奉， pelayanan di dalam gereja, 我们社区的关系， hubungan kita di dalam masyarakat, 我们都有一个愿望或者一种的计划。 kita tentunya mempunyai pengharapan ataupun rencana. 当然，这都是好的， Tentunya semua itu adalah baik, 都是重要的。 adalah penting, 但是在我们一切的盼望而计划的背后， tetapi di balik semua pengharapan dan rencana kita itu, 我们也是要想到， kita juga harus memikirkan 上帝在我们这个生活里面，在新的一年的生命里面，上帝
也有他在我们身上的计划。 Kita harus memikirkan bahwa di dalam tahun yang baru, di dalam pengharapan dan rencana kita, Tuhan juga memiliki pengharapan dan rencananya untuk kita. 因为我们是属于上帝的人， Karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. 我们是上帝的儿女， Kita adalah anak-anak Tuhan. 上帝用他贵重的宝血把我们赎回来。 Tuhan memakai darahnya yang kudus menyelamatkan kita kembali. 好像一位父母， Seperti orang tua 他对他的孩子都有各种的安排和计划， yang memiliki rencana rancangan untuk anak-anaknya. 让孩子的前途越来越好。 Sehingga masa depan anaknya semakin baik. 照样，上帝在我们每一个人的生活、生命也是如此。 Demikian juga halnya rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. 他有在我们生中有各方面的计划， Tuhan memiliki rencana di dalam setiap aspek kehidupan 这 kita. 对我们生命是非常的重要。 Dan itu sangat penting untuk hidup kita. 刚才我们看了创世纪第12章， Tadi kita sudah melihat Kejadian 12. 在这一段的经文告诉我们， Di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, 上帝在亚伯拉罕的身上有他很重要的计划。 Tuhan memiliki rencana rancangan yang baik, yang indah di dalam kehidupan Abraham. 上帝在亚伯拉罕有这样的计划， Allah memiliki rencana yang demikian di dalam hidup Abraham. 也是在我们的身上有同样的计划。 Juga rancangan-rencana yang sama untuk kita. 因为我们是属于亚伯拉罕在属灵上的儿女， Karena kita adalah keturunan Abraham di dalam kerohanian, di dalam rohani. 所以上帝在亚伯拉罕的身上有那一些的计划， Sehingga Tuhan memiliki rencana yang demikian di dalam kehidupan Abraham. 也是一定在我们身上也是如此。 Demikian juga tentunya di dalam kehidupan kita. 在创世纪第12章告诉我们哪一些的事情呢？ Apa yang diberitahukan kepada kita di dalam Kejadian 12? 第一方面就是离开本地而往新的地方去。 Yang pertama yaitu tinggalkan negeri lama menuju ke negeri baru. 第一节圣经告诉我们， Ayat yang pertama di dalam Kejadian pasal 12上 memberitahukan 帝对 kepada 亚伯 kita, 兰说：“你要离开本地、本族、本家，而且往我要指示你的一个新的地方那边去。” Tuhan berfirman kepada Abram yang kemudian menjadi Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 当上帝对亚伯兰说 Pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, 你要离开你的本地本族， engkau pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. 这个不是单单讲到搬地方的问题， Ini bukan hanya membicarakan sebuah tempat, 不是单单讲到搬迁的问题而已， bukan hanya membicarakan tentang berpindah tempat, 但是也是讲到一个要换新生命的意义在里面。 tetapi juga memberitahukan bahwa untuk berpindah secara berubah secara cara hidup, ya. berubah di dalam cara hidup. 因为当我们讲到哈兰这个地方， Karena pada waktu kita membicarakan tentang Haran, 是讲到一个拜偶像的地方， itu adalah sebuah tempat penyembahan berhala. 是一个外邦人的地方， Adalah tempat di mana orang-orang kafir berada. 也是一种非基督教文化一种的地方。 Juga adalah tempat budaya-budaya yang salah berada. 所以当上帝叫亚伯兰你要离开这个地方的时候， Jadi saat Tuhan berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan tempat ini, meninggalkan negeri ini, 里面也是包含一个意思， di dalamnya juga terkandung suatu makna. 你要放下旧的生活， Engkau harus melepaskan cara hidup yang lama 或者你要放下旧人的生活。 atau meninggalkan cara hidup manusia lama. 我要带你进入一个新的生活， Aku akan membawamu ke dalam kehidupan atau cara hidup yang baru. 我要带你到一个新的地方那边去。 Aku akan membawamu ke tempat yang baru. 所以当亚伯兰进入迦南地新的一个地方的时候， Jadi saat Abraham memasuki tanah Kanaan, tanah yang baru, 不是单单讲到一个新的地方、新的国家而已，
bukan hanya membicarakan tentang memasuki tanah baru, negeri yang baru. 但是上帝也是要亚伯拉罕跟上帝的关系重新被建起来。 Tetapi Tuhan juga mau hubungan Abraham dan Tuhan diperbaharui. 上帝要亚伯拉罕有一种新的生活在新的地方。 Tuhan mau Abraham memiliki cara hidup yang baru di tempat yang baru. 能够与上帝同行的地方。 Tempat di mana dia bisa bersama-sama dengan Tuhan. 所以当亚伯拉罕搬到新的地方的时候， Jadi saat Abraham pindah ke negeri yang baru, 我们知道他的生命有很大的改变。 kita tahu bahwa hidupnya banyak berubah. 第一方面，圣经说他到每一个地方， Yang 圣 pertama, 经告诉我们，他到每一个地方。 di dalam Alkitab mengatakan kepada kita bahwa saat dia pergi ke setiap tempat, 他都为上帝建筑祭坛。 dia membangun mesbah bagi Tuhan. 什么意思？为上帝建立祭坛呢？ Apa maksudnya membangun mesbah bagi Tuhan? 是一个敬拜的地方， Yaitu sebuah tempat untuk menyembah, 是一个献祭奉献的地方， tempat untuk mempersembahkan, memberikan 是一个 persembahan, 赞美上帝的地方， sebuah tempat untuk memuji Tuhan, 是一个侍奉上帝的地方， sebuah tempat untuk melayani Tuhan, 是一个荣耀上帝的地方。 sebuah tempat untuk memuliakan Tuhan. 所以是亚伯兰他踏入新的一个地方的时候， Jadi saat Abraham memasuki sebuah negeri baru, 他就把他的生命献给上帝， dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan 为了侍奉上帝， untuk melayani Tuhan, 为了敬拜上帝， untuk menyembah Tuhan, 能够明白上帝的心意， supaya bisa mengerti isi hati 而 Tuhan 且能够与上帝同行。 dan bisa berjalan bersama Tuhan. 当亚伯兰这样做的时候， Saat Abraham melakukan hal itu, 上帝就对他说话， Allah berfirman kepadanya, 而且给他很重要的应许， bahkan memberikan janji yang sangat penting kepadanya, 就是关于他的后裔的问题， yaitu janji tentang keturunannya, 有关于万民的应许。 janji tentang semua bangsa. 这个上帝赐给亚伯拉罕， Ini adalah berkat yang diberikan kepada Abraham oleh Tuhan. 然后在新的生命里面， Lalu di dalam cara hidup yang baru, 亚伯拉罕也是经历到上帝的大能， Abraham juga merasakan kuasa Tuhan. 他得着他的儿子就是以撒。 Dia memperoleh anaknya yaitu Ishak. 圣经说，之前他是没有孩子的， Alkitab mengatakan bahwa sebelumnya Abraham tidak memiliki anak. 而且他的太太撒拉是不能够生育的， Karena istrinya tidak dapat mengandung. 这个是亚伯兰的大的问题， Ini adalah permasalahan besar bagi Abraham. 他不能够解决的问题， Hal yang tidak dapat diselesaikan oleh 没 Abraham. 有人能够帮助他这个问题。 Tidak ada yang dapat membantu Abraham 但 soal 是 ini. 当他进入新的地方那边， Tetapi waktu dia memasuki negeri yang baru, 他与上帝同行，靠近上帝的时候， dia berjalan bersama Tuhan, bersandar kepada Tuhan, 他就经历到上帝很大的恩典。 maka dia memperoleh berkat yang luar biasa daripada 上帝 Tuhan. 特殊把以撒赐给他， Tuhan secara khusus memberikan Ishak kepada Abraham. 显明上帝伟大的作为。 Ini menunjukkan karya Tuhan yang sangat luar biasa. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 这个是一种新的生活， ini adalah cara hidup yang baru, 是与上帝同行的生活， adalah hidup bersama Tuhan, 能够明白上帝心意的生活， adalah hidup yang mengerti isi hati Tuhan. 而且上帝不断更新亚伯兰的信心， Bahkan Tuhan terus memperbaharui iman dari Abraham, 也是更新上帝与亚伯拉罕的关系。 juga memperbaharui hubungan Abraham dengan Tuhan. 所以有一天，上帝对亚伯拉罕说 Sehingga suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham, 你把你亲爱的孩子以撒献给我。 persembahkanlah anakmu yang kau kasihi Ishak kepadaku. 那上帝非常明白， Tuhan sangat mengerti. 亚伯拉罕非常爱他的孩子， Abraham sangat mengasihi anaknya. 因为他年老才得到的孩子， Karena ini adalah anak yang diperolehnya pada masa tuanya. 也是唯一的孩子， Juga adalah anak satu-satunya. 也是传承他事业的孩子。 Juga adalah anak yang akan mewarisi hartanya. 一定亚伯兰的心有在这个孩子的身上，
tentunya hati pikiran Abraham ada pada anak ini. 但是上帝对亚伯兰说 Tapi Tuhan berfirman kepada Abraham,：“ 你把这个孩子献给我。” persembahkanlah anak ini kepadaku. 亚伯兰怎么样回应上帝的这个吩咐呢？ Bagaimana Abraham meresponi firman dari Tuhan ini? 是否他对上帝说 Apakah dia berkata demikian kepada Tuhan? 上帝，你可以拿其他的东西， Tuhan, engkau boleh mengambil hal yang lainnya. 你可以拿我的牛羊， Engkau boleh mengambil kambing dombaku, 你不要拿这个孩子， tapi jangan kau ambil anak ini. 因为我的心是在这个孩子的身上， Karena hatiku ada pada anak ini. 因为他是我所爱的。 Karena dia adalah anak yang kukasihi. 但是亚伯兰没有这样讲。 Tetapi Abraham tidak berkata demikian. 既然上帝叫我献孩子， Karena Tuhan memintaku menyerahkan, mempersembahkan anakku, 所以我就把孩子献给上帝。 maka aku persembahkan anakku kepada Tuhan. 当以撒在祭坛上的时候， Saat Ishak ada di meja persembahan, 然后亚伯兰要把刀撒在孩子的身上， saat Abraham mau menancapkan pisau ke tubuh Ishak, 然后上帝对他说 Tuhan berkata kepadanya,：“ 亚伯拉罕， Abraham, 我知道 aku tahu 你顺服我。 engkau taat kepadaku. 上帝要亚伯拉罕的心真的全心爱他， Tuhan mau hati Abraham sepenuhnya mengasihi dia, 比爱孩子更大。 lebih daripada mengasihi anaknya. 上帝要把他跟这个亚伯兰的关系是建立在一个稳定的一种爱或者诚心里面。 Tuhan mau hubungan dia dengan Abraham adalah hubungan yang dibangun di atas dasar yang sangat kuat. 所以亚伯拉罕跟上帝的关系也是不断增长更新。 Karena dari itu, hubungan Abraham dengan Tuhan selalu senantiasa diperbaharui. 所以他就能够成为信心人之父。 Sehingga dia dapat menjadi bapa iman. 今天我们踏入新的一年， Hari ini kita memasuki tahun yang baru. 好像上帝对亚伯兰说： Seperti halnya Tuhan berfirman kepada Abraham, 你要离开你的本家旧地，你要把它放下。 engkau akan meninggalkan negerimu, tanah yang lama, engkau harus meninggalkan semuanya itu. 进入新的地方。 Memasuki tanah baru, tempat 上 baru. 帝也是对我们每一个人说： Tuhan juga berfirman berkata demikian kepada setiap kita. 今天你我都踏入了这个新的一年， Hari ini kita semua sudah memasuki tahun yang baru. 我们把旧的一年放下， Kita lepaskan, kita tinggalkan tahun yang lama. 我们把旧人也是放下， Kita juga tanggalkan manusia lama kita. 我们把一切不好的行为把它放下， Kita tanggalkan setiap perbuatan kita yang tidak baik. 让这些的东西不会拦阻捆绑我们。 Biarlah hal-hal ini tidak mengikat kita, tidak membelenggu kita. 让我们在这个新的时间、新的一年里面， Sehingga kita di dalam tahun yang baru, waktu yang baru ini, 我们能够好像亚伯拉罕， kita bisa seperti Abraham. 不断更亲近上帝， Tidak henti-hentinya dekat kepada Tuhan. 经历上帝的大能， Merasakan, mengalami kuasa Tuhan. 与上帝同行， Berjalan bersama Tuhan. 而且上帝更大、更多的使用我们。 Dan biarlah Tuhan semakin memakai kita. 所以我们要对上帝说 Karena itu kita harus mengatakan kepada Tuhan,：“ 主啊，我愿意放下， Tuhan, aku mau melepaskan, aku mau 把 menanggalkan. 旧人不好的东西放下， Menanggalkan manusia lama, menanggalkan hal-hal yang tidak baik. 让我能够更紧的、更近的跟随你。” Sehingga aku bisa lebih dekat mengikut Engkau. 有一个基督教的作家，就名叫 Donald Whitney。 Ada seorang penulis Kristen namanya Donald Whitney. 他写了一本书，就是讲到属灵的测验。 Dia menulis sebuah buku dengan judul Spiritual Check Up. 这个书的内容是什么呢？ Apa isi dari buku ini? 讲到我们如何了解我们心灵的状况。
Buku ini memberitahukan kepada kita bagaimana kita mengetahui kondisi kondisi kerohanian kita. 我们与上帝的关系是如此， Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. 我们才懂得怎么样来更改我们的将来。 Sehingga kita baru bisa mengubah masa depan kita. 他用几个问题这样问我们说： Dia memakai beberapa pertanyaan berikut untuk kita. 是否你今天有更渴慕上帝的心吗？ Apakah Anda haus akan Tuhan? 当我们来做礼拜的时候， Saat kita datang beribadah, 不是勉强来到教会的， bukan karena terpaksa, 但是内心的需要、 tetapi karena kebutuhan hati kita, 心灵的渴慕。 kebutuhan rohani kita. 主啊，我要来到你的面前， Tuhan, aku mau datang ke hadapan-Mu. 我要经历你， Aku mau merasakan Engkau. 我要懂得你的话语。 Aku mau mengerti firman-Mu. 这个是渴慕上帝的心， Ini adalah hati yang haus akan Tuhan. 要赞美上帝， Mau memuji Tuhan. 要来到他的面前祷告。 Mau datang berdoa di hadapan Tuhan. 你这样渴慕上帝的心， Hati yang rindu akan Tuhan, yang haus akan 有没有 Tuhan. 不断增长？有没有不断更强烈呢？ Apakah terus bertumbuh? Apakah semakin kuat? 第二方面， Yang kedua yaitu, 是否上帝的话语掌管你的心思意念？ apakah firman Tuhan menguasai hati pikiran kita? 你一切所想的东西， Segala yang kita pikirkan, 你的计划、 rencana kita, 你的言语、 tutur kata kita, 你的行为、 perbuatan kita, tingkah 你的 laku kita, 你的家庭， keluarga kita, 是否有上帝的话语在管理、在掌管、引导吗？ apakah dikuasai oleh firman Tuhan? 或者你做你所要做的， Atau kita melakukan apa yang kita mau lakukan? 你把上帝的话放在一边， Kita meletakkan firman Tuhan, 你做你所要做的， kita melakukan apa yang kita mau. 这个等于你远离了上帝很远。 Ini sama saja dengan kita sudah menjauhi Tuhan. 是否你的爱不断增加吗？ Apakah kasih kita, cinta kita semakin bertambah, bertumbuh? 无论是爱上帝， Entah apakah itu mengasihi Tuhan, 无论是爱人、他人， mengasihi sesama, 不断在我们的生活行为里面显出来，让人家看得见，让人家能够经历到上帝的爱，透过我们的行为。 apakah sudah kita perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita sehingga orang-orang yang melihat kita juga melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita? 是否你很敏感上帝的同在？ Apakah kita peka terhadap tuntunan Tuhan? 无论你在哪里， Dimanapun kita berada, 无论你做什么事情， apapun yang kita lakukan, 你都知道上帝有在那边。 kita tahu bahwa Tuhan ada di situ. 上帝看着你一切所做的， Tuhan melihat segala hal yang kita lakukan. 这个是一股敏感的心， Ini adalah hati yang peka, 了解上帝有与我们同在， memahami kehadiran penyertaan Tuhan, 明白我们一切所做的， memahami segala hal yang kita 所以我 lakukan. 们一切所做的，我们都会很谨慎而去做。 Sehingga kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan segala yang kita lakukan. 是否我们关怀到别人、他人的需要，无论肉体上的需要或者灵命上的需要？ Apakah kita peduli akan kebutuhan jasmani maupun rohani sesama kita? 我们不是单单顾意到我们本人的需要， Kita bukan hanya mempedulikan, memperhatikan kebutuhan kita sendiri, 但是别人的需要， tetapi kebutuhan orang lain 表明上帝的心有在我们里面。 menunjukkan bahwa hati Tuhan ada di dalam kita. 好像上帝爱世人所有的人， Seperti halnya Tuhan mengasihi setiap orang, 我们也是如此。 kita juga harus demikian. 然后第六方面， Poin yang keenam yaitu, 是否我们喜爱教会？ apakah kita mengasihi gereja? 我们喜爱来到教会， Apakah kita suka datang ke gereja? 因为在教会，上帝显明他的作为荣耀。 Karena di dalam gereja Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya. 我们喜爱教会， Kita mengasihi gereja 因为在教会里面有众弟兄姐妹，我们彼此带祷，我们可以彼此关怀。 karena di dalam gereja ada saudara-saudari sekalian, kita saling mendoakan, kita saling menyemangati. 我们成为上帝的儿女， Kita menjadi anak-anak Tuhan,
我们不是越来越远离教会。 Bukannya kita semakin menjauhi gereja. 如果我们越远离教会的话， Jika kita semakin menjauhi gereja, 那一定我们的灵命有问题。 maka tentunya kehidupan rohani kita memiliki 我 masalah. 们一定要更亲近、更爱教会， Kita harus semakin dekat, semakin mengasihi gereja. 表明我们的心更亲近上帝。 Artinya hati kita semakin dekat kepada Tuhan. 是否你觉得属灵的规律是非常重要呢？ Apakah kita merasa bahwa disiplin rohani sangat penting? 或者你觉得赚钱比较重要？ Atau kita merasa bekerja mencari uang lebih penting? 或者你觉得名义比较重要？ Atau kita merasa nama kedudukan itu lebih penting? 那你而且忽略这个你灵命的需要。 Sehingga kita mengabaikan kebutuhan kerohanian kita. 当你犯罪的时候， Saat kita melakukan dosa, 是否你的心会觉得很伤痛？ apakah hati kita merasakan sakit 如果你犯罪， saat kita melakukan dosa? 心里没有感觉； Apakah hati kita merasakan? 如果你的心里没有感觉的话， Jika Kalau hatimu, jika hati kita tidak merasakan lagi, 就是表明你不活在圣洁当中。 artinya kita tidak hidup di dalam kekudusan. 当我们犯罪， Saat kita melakukan dosa, 我们的心觉得伤痛， hati kita merasakan duka cita. 就是表明我们知道上帝的圣洁，而且要活在圣洁里面。 Artinya kita mengetahui, memahami kekudusan Tuhan dan kita harus hidup di dalam kekudusan. 是否你很快会饶恕别人吗？ Apakah kita bisa dengan cepat memaafkan orang lain? 或者你把别人的过错永远放在心中？ Atau kita senantiasa mengingat kesalahan orang lain di dalam hati kita? 是否你渴慕天堂？ Apakah kita haus akan surga? 是否你渴慕常与耶稣基督同在？ Apakah kita merindukan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus? 这个是一种属灵的测验。 Ini adalah spiritual check up. 你的情况如何？ Bagaimana kondisi kita saat 进 ini? 入新的一年， Memasuki tahun yang baru, 上帝要我们改变， Tuhan mau kita berubah. 灵命得着复兴。 Kerohanian kita dibangunkan. 我们要先看我们里面如何， Kita harus terlebih dahulu melihat kondisi hati kita. 在哪一个地方不对， Di manakah kesalahan itu berada? 我们就要改； Maka harus kita ubah. 在哪一个地方软弱， Di mana kelemahan itu berada, 我们要求上帝刚强我们， kita mohon kepada Tuhan untuk menguatkan kita. 让我们有力量进入这个新的一年， Sehingga kita mempunyai kekuatan untuk memasuki tahun yang baru ini. 让我们能够建立一个蒙恩蒙福新的一年新的人生。 Sehingga kita dapat memiliki tahun yang baru yang penuh berkat, juga cara hidup yang baru. 第二方面， Poin yang kedua, 上帝要我们活在他的祝福之下。 Tuhan mau kita hidup di dalam berkat-Nya. 刚才的经文第2、第3节，圣经那边告诉我们， Di dalam kitab Kejadian 12 ayat 2 dan ketiga tadi, 上帝对亚伯兰说：“我要使你成为大国，要祝福你，你的名要伟大，而且祝福你的人，我要祝福他；咒诅你的人，我也要咒诅他。” Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. 这个是重要的应许， Ini adalah janji yang sangat penting. 这个也是一个很大的祝福。 Ini juga adalah sebuah berkat anugerah yang sangat besar. 在这个2节的经文里面， Di dalam kedua ayat ini, 上帝要给亚伯拉罕怎么样的祝福呢？ Tuhan mau memberikan berkat seperti apa kepada Abraham? 成为大国， Menjadi bangsa yang besar, 就是家庭的祝福。 yaitu berkat keluarga. 你的后裔 Keturunanmu 要成为大国， akan menjadi bangsa yang besar. 我要祝福你的后裔。 Aku akan memberkati keturunanmu. 是上帝在亚伯拉罕家庭的祝福。 Ini adalah berkat di dalam keluarga Abraham. 上帝说：“我要祝福你， Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, 祝福你一切所做的， memberkati segala yang engkau lakukan, 祝福你的事业， memberkati usahamu, 祝福你的将来前途。 memberkati masa depanmu. 我都有在你与你同在。” Aku akan menyertai engkau. 上帝说：“你的名要伟大， Tuhan berkata, namamu akan masyhur. 就是说你要成为多人的榜样。”
Artinya engkau akan menjadi teladan bagi banyak orang. 许多的人渴慕你， Setiap orang merindukan engkau. 因为你的性格、你的灵命那么美好，那么伟大。 Karena kehidupanmu, kerohanianmu begitu luar biasa. 上帝说：“我要照顾你，要看顾你，要保护你。 Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, melindungi engkau. 如果有人祝福你的话， Jika ada orang yang memberkati engkau, 我要祝福这个人； aku akan memberkati orang ini. 但是如果有人咒诅你的话， Tapi jika ada orang yang mengutuk engkau, 我也是要咒诅他。 aku juga akan mengutuk dia. 意思说，我要保护你， Artinya aku akan menjagamu. 无论你到哪里， Kemanapun engkau pergi, 我都看顾你。 aku akan memeliharamu. 当我们往后看的时候， Saat kita melihat ke belakang, 上帝给了亚伯兰这种的应许， Tuhan memberikan janji yang demikian kepada Abraham. 亚伯兰真的经验到或者得着这一些应许的应验。 Abraham sudah memperoleh semua berkat, atau dengan kata lain semua berkat itu sudah digenapkan di dalam kehidupan Abraham. 他有庞大的后裔， Dia memiliki keturunan yang sangat besar, 就 sangat 是 banyak, 以色列百姓。 yaitu bangsa Israel. 但是如果从属灵来看， Tetapi jika dilihat di dalam kehidupan rohani, 每一个信主耶稣的人 setiap orang yang percaya kepada Tuhan 都是亚伯兰的后裔。 adalah keturunan Abraham. 所以上帝说：“你要成为大国，有很大的后裔的时候， Jadi saat Tuhan berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar, memiliki keturunan yang banyak, 包含里面，上帝要使亚伯拉罕成为信心的榜样，让许多的人也是一起同来相信耶稣。 di dalamnya termasuk Tuhan mau Abraham menjadi teladan iman sehingga setiap orang yang percaya juga mengikutinya. 亚伯拉罕的事业前途大大蒙上帝祝福， Kehidupan usaha Abraham mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. 他的牛羊多而又多，他是一个富翁，他是一个很有钱的人。 Kambing dombanya, ternaknya, segala hartanya sangat luar biasa. Dia adalah seorang yang sangat kaya. 他的名到现在我们都还纪念他。 Bahkan namanya pun hingga kini kita masih mengingatnya. 世界所有的人 Setiap orang di muka bumi ini 都知道亚伯拉罕这个名， tahu nama Abraham ini. 无论他是基督徒， Entah apakah dia seorang Kristen 非基督徒也是如此。 atau non-Kristen juga demikian. 因为上帝说你的名要伟大， Karena Tuhan berkata, namamu akan masyhur. 我祝福你的名。 Aku akan memberkati namamu. 上帝看顾保守亚伯拉罕。 Tuhan memberkati, memelihara Abraham. 当我们看到亚伯拉罕这样的经历的时候， Saat kita melihat pengalaman Abraham yang demikian, 我们就很清楚， kita dengan jelas tahu 我们所相信的上帝 Allah yang kita percayai 是诚实的上帝， adalah Allah yang benar, 是充满祝福的上帝， adalah Allah yang penuh dengan berkat, 是与我们同在的上帝。 adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 当我们进入新的一年里面， saat kita memasuki tahun yang baru ini, 上帝对亚伯兰的应许也是可以实验在我们的身上。 janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham juga dapat diberikan atau diimplementasikan di dalam kehidupan kita. 因为我们已经有了好像亚伯兰的信心， Karena kita juga memiliki iman seperti Abraham. 我们是在亚伯拉罕里面属灵的儿子， Kita adalah anak-anak rohani di dalam Abraham. 所以上帝向亚伯拉罕一切的应许， Sehingga Allah menggenapkan setiap janji kepada Abraham. 所以上帝在亚伯兰的应许 Sehingga janji Tuhan kepada Abraham 也是成为我们每一个人的应许。 juga menjadi janji kepada setiap kita. 意思说，亚伯拉罕可以经历到上帝这么大的应许， Yesus berkata Abraham bisa merasakan janji Tuhan yang begitu besar, 或者能够经历到上帝这么大的祝福，而且恩典。 bukan hanya bisa menikmati merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi juga berkat anugerahnya. 我们今年也是如此， Tahun ini pun kita juga demikian. 上帝也是同样要引导祝福我们， Tuhan juga mau memimpin dan juga memelihara hidup kita. 因为我们都是在上帝里面， Karena kita ada di dalam Tuhan.
都是在上帝的应许里面。 Kita ada di dalam janji Tuhan. 所以，当我们踏入这个新的一年的时候， Jadi saat kita memasuki tahun yang baru ini, 我们对上帝说 kita berkata kepada Tuhan, 主啊，你如何对亚伯兰应许？ Tuhan, sebagaimana Engkau menggenapkan janjimu kepada Abraham, 如何你祝福亚伯兰的生活？ sebagaimana Engkau memberkati kehidupan Abraham, 我相信你也是要祝福我们。 saya percaya Engkau juga akan memberkati kami, 无论我的家庭， baik di dalam keluarga, 主啊，求你祝福 kiranya Tuhan berkati 我的事业， pekerjaan usahaku 在前面的一年， di dalam 1 tahun ke depan, 让你赐下恩典。 bila Tuhan berkati. 虽然世界的经济不稳定， Meskipun ekonomi dunia tidak stabil, 虽然我们的国家前面这个新的一年要发生什么事情，我们不知道。 meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam negara kita 但 tahun 是 ini, 主啊，你是掌握我的前途， tapi Tuhan Engkau menguasai masa depanku, 我的事业， pekerjaan usahaku, 我一切所做的， segala yang kulakukan. 我求你祝福， Kiranya Tuhan berkati, 好像你祝福亚伯拉罕， seperti halnya Engkau memberkati Abraham, 因为你是恩典的源头， karena Engkau adalah sumber berkat. 因为你是祝福的源头， Engkau adalah sumber dari segala anugerah berkat. 一切物质钱财都在上帝的手中， Segala harta, hal-hal duniawi ada di dalam tangan Tuhan. 你能够赐福我， Engkau dapat memberkatiku, 因为我是属于你的人。 karena aku adalah anakmu, aku adalah milik kepunyaanmu. 我今年领命的生活， Kehidupan rohaniku, 求你托住我， kiranya Engkau topang, 让我能够更忠心的侍奉你， sehingga aku bisa semakin setia melayani Engkau, 有好的见证， bisa memiliki kesaksian yang baik. 我们能够成就你的旨意或者你的使命。 Kami dapat melaksanakan perintah-Mu atau amanat-Mu. 主啊， Tuhan, 在这个新的一年， di dalam tahun yang baru ini, 好像你祝福亚伯拉罕， seperti halnya Engkau memberkati Abraham, 主啊，你祝福我， Tuhan kiranya Engkau memberkati aku. 因为我相信你， Karena aku percaya kepadamu, 因为我顺服你， karena aku taat kepadamu. 好像亚伯兰顺服你， Seperti halnya Abraham taat 好像 kepadamu, 亚伯兰对你有那么大的信心。 seperti iman Abraham kepadamu. 主啊，我也是有这样的顺服，我愿意这样顺服。 Tuhan, aku bersedia taat kepadamu. 如此的话， Kata-kata yang demikian. 一定上帝的祝福也是会领到我们。 Maka berkat Tuhan pasti juga akan turun atas kita. 最后的一点， Poin yang terakhir, 让我们成为别人的祝福。 biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. 所以在第3节那边说， Di dalam ayat yang ketiga, 你要成为世界万族的祝福。上帝这样说。 Tuhan berkata, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. 上帝先把一切的好处祝福赐给亚伯拉罕， Tuhan terlebih dahulu memberikan segala berkat, segala hal yang baik kepada Abraham. 之后上帝说，你也是要成为众人万国的祝福。 Selanjutnya Tuhan juga mengatakan bahwa olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. 我们蒙福是为了成为别人的祝福， Kita memperoleh berkat supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. 这个是圣经的真理， Ini adalah kebenaran dari firman Tuhan. 这个是上帝的心意， Ini adalah isi hati dari Tuhan. 这个也是上帝的教导。 Ini juga adalah pengajaran dari Tuhan. 我们不是为我们个人而活， Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, 但是我们愿意为别人而活。 tapi kita juga rela mau hidup bagi orang lain. 我们过去的年日， Tahun-tahun yang telah berlalu, 我相信上帝有算不尽的恩典， saya yakin dan percaya Tuhan telah memberkati kita sedemikian rupa. 无论在金钱方面， Baik di dalam materi keuangan kita, 或者在我们身体的健康， bahkan di dalam kesehatan tubuh kita, 我们家庭，我们一切所做的， keluarga kita, dan segala hal yang kita lakukan. 我相信上帝已经很多了赐福给我们。 Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah banyak memberkati kita. 在新的一年， Di dalam tahun yang baru ini,
我们相信上帝一定有他新的祝福和恩典。 Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga memiliki berkat dan anugerahnya yang baru. 但是当我们得着这一些的时候， Tapi saat kita memperoleh semuanya ini 是为了要成为别人的祝福。 adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. 我们看亚伯兰真的成为万国的祝福。 Kita melihat bahwa Abraham benar-benar telah menjadi berkat bagi banyak orang. 他成为信上帝的人信心之父， Dia menjadi bapa iman bagi banyak orang. 就是说他有信心的榜样。 Itu artinya dia mempunyai teladan iman. 他怎么样相信上帝？ Sebagaimana Abraham percaya kepada Tuhan, 他怎么样顺服上帝？ bagaimana Abraham taat kepada Tuhan, 遵行上帝的话语， taat kepada perintah firman Tuhan, 成为一种活的见证， menjadi saksi yang hidup, 让每一个人看到亚伯兰的生命。 sehingga setiap orang dapat melihatnya. 他也是要顺服，好像亚伯兰这样顺服。 Dia juga akan taat seperti halnya Abraham taat kepada Tuhan. 我们看到亚伯兰这样向上帝有信心， Kita melihat bagaimana Abraham begitu beriman kepada Tuhan. 我们也是学习向他对上帝有信心。 Kita juga mau belajar dari Abraham mempunyai iman demikian kepada Tuhan. 所以他的生命榜样 Sehingga teladan hidupnya 成为万国的祝福。 menjadi berkat bagi banyak bangsa. 而且另一方面， Di hal yang lain, 透过亚伯兰的后裔， melalui keturunan Abraham, 把耶稣基督带来在这个世界。 membawa Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. 耶稣基督是亚伯兰的后裔， Yesus Kristus adalah keturunan dari Abraham. 就是透过亚伯拉罕肉身的后裔，把耶稣基督带到这个世界。 Yaitu melalui keturunan daging dari Abraham, maka lahirlah Yesus Kristus ke dalam dunia ini. 就是说，亚伯兰在上帝救恩的大功里面， Jadi Abraham di dalam karya Tuhan yang begitu besar, karya 上帝 keselamatan, 重要的使用他， Tuhan memakai Abraham sedemikian besarnya. 让把耶稣基督带到这个世界， Sehingga membawa Tuhan Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. 让把耶稣的救恩带给世界所有的人。 Sehingga memberikan karya keselamatan Yesus Kristus kepada setiap orang. 是亚伯兰在这种的事工里面扮了一个角色， Ini adalah peran dari Abraham. 所以他就成为多人大国的祝福了。 Sehingga dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 各位弟兄姐妹，今年我们的主题就是在宣教上一起的成长。 Saudara-saudari, tema kita tahun ini adalah bertumbuh di dalam penginjilan. 让我们在这个新的一年， Biarlah kita di dalam tahun yang baru ini, 我们向上帝说： kita berkata kepada Tuhan, 主啊，在这个新的一年里面， Tuhan di dalam tahun yang baru ini, 我要带一个新人来相信你。 aku mau membawa satu jiwa baru, satu orang baru kepadamu. 在这个新的一个礼拜或者新的一年里面， Di dalam minggu yang baru, di dalam tahun yang baru ini, 我们来到主的面前， kita datang ke hadapan Tuhan, 我们对主说： kita katakan kepada Tuhan, 主啊，你已经恩待了我， Tuhan engkau telah memimpinku. 你把各种各样的恩典祝福都领到我的身上。 Engkau telah memberikan berkat pimpinan kepadaku. 在这个新的一年里面， Di dalam tahun yang baru ini, 主啊，我要带一个新人来到你的面前。 Tuhan aku mau membawa satu orang baru ke hadapanmu. 所以从今天开始， Jadi mulai hari ini, 我们来到主的面前， kita datang ke hadapan Tuhan, 向上帝祷告。 kita berdoa kepada Tuhan, 主啊，你带领我， Tuhan engkau pimpin aku, 让我能够找到一个人，把他带到你的面前。 supaya aku dapat menemukan satu orang untuk dibawa ke hadapanmu. 我们愿意付出时间， Kita rela mengorbankan waktu kita, 我们愿意显出我们心中的真爱， kita rela menyatakan iman di dalam hati kita, 我们愿意关怀他们， menyatakan kasih kita, 就是成为他们的祝福， mempedulikan orang-orang di sekitar kita menjadi berkat bagi 来 mereka, 成就上帝的心意， menggenapi kasih Tuhan, 成为别人的祝福。 menjadi berkat bagi orang lain. 这个是使我们的生命合乎上帝的心意。 Ini adalah hidup yang sepadan atau seturut dengan isi hati Tuhan. 所以今天我们大家对主说：
Jadi hari ini kita sama-sama katakan kepada Tuhan, 主啊，我愿意 Tuhan aku bersedia 在这个新的一年， di dalam tahun yang baru ini 把一个新人带到你的面前。 membawa satu orang baru ke hadapan-Mu. 愿上帝给我们力量，祝福我们。 Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan, memberkati kita. 除了我们能够把一个人带到主的面前， Selain kita membawa satu orang baru ke hadapan Tuhan, 我们也需要像亚伯拉罕， kita juga mau seperti Abraham 在我们的家庭中， di dalam keluarga kita, 在我们办公室， di kantor, 在社会当中， di masyarakat. 我们要有这个信心的榜样。 Kita mau memiliki teladan iman. 我们愿意帮助别人， Kita mau menolong, membantu orang lain, 明白别人的需要， memahami kebutuhan orang lain, 让我们能够过这一个快乐的年。 sehingga kita dapat melewati tahun yang penuh dengan sukacita. 而且上帝把更大更多的祝福赐给我们。 Dan biarlah Tuhan semakin memberkati kita. 我们进入祷告， Kita masuk di dalam doa. 主啊，我们来到你的面前， Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 我们求你给我们力量， Kiranya Engkau berikan kami kekuatan 能够成为别人的祝福。 sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. 特别在今年里面， Terutama di tahun yang baru ini. 你与我们同在， Kiranya Engkau beserta dengan kami. 让我们能够把一个新人带到你的面前。 Biarlah kiranya kami dapat membawa satu orang baru ke hadapan-Mu. 我相信你的祝福 Saya percaya akan berkat-Mu 领到每一个相信你的人， akan turun atas setiap orang yang percaya kepadamu. 如同你大大施恩祝福亚伯拉罕。 Seperti halnya Engkau telah memberkati Abraham demikian besar. 主啊，今天你也是要祝福我们， Tuhan, hari ini pun Engkau akan memberkati kami. 听我们祷告， Dengar doa kami. 奉来耶稣基督圣名求， Dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.